المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jawab boleh. Baris mudarik dan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumi fid dunya amin. Fazihi sittu sifatin. Al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'daha salbiyah. Bahazihi maka ini 6 sifat daripada wujud sampai kepada wahdaniyah. Itu 6 sifat, situ sifatin. Al-ula yang pertama mana wujud. Yang pertama dinamakan akan dia sifat nafsiyah. Ya, yang itulah sifat wujud. Apa sebab dinamakan akan nafsiyah? Ya, kenapa ulama letakkan dia? Sebab dibangsakan kepada diri. Nafsun mana diri. Jadi bila wujud yang kita sebut saja ada, maka dilalah penunjukan sifat tu dia terus pergi kepada makna zat. Dia tak pergi tempat lain. Ya. Sebab tu dipanggil nafsiyah, ay mansubun ila nafsi. Dia tanya kenapa sifat lain tak boleh masuk nafsiyah ke? Ya. Kidam tak boleh masuk nafsiyah. Yang termasuk aja sama ke kan? Tak boleh. Jadi ulama letak kata cantik tu. Ada tanasub dia. Ada wajah tanasub, ada wajah kemunasabahan. Ya. Jadi wujud dipanggil nafsiyah sebab bila kita kata wujud saja dia terus pergi kepada makna zat, makna diri. Kita pergi rumah seorang kan. Assalamualaikum. Salam. Mamak ada rumah? Ada. Dia kata ada dia, kita punya tangkapan zihin kita ke mana pergi? Diri dia terus. Ya, terus pada diri dia. Ada, tak nampak dia. Ya, itu dipanggil nafsi, nafsu. Ada pun macam kita panggil kidam, dia tak pergi menunjuk pada diri, dia pergi menunjuk pada menafikan, ternapi satu perkara di satu perkara. Dia sebut kidam dia, akan kita nampak ibaratun an-nafil adami sabiq wujud. Maknanya ternapi di atas tu ketiadaan yang mendahului bagi ada dia. Wujud Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Benda ni ternapi bila kita itlak kata kidam dia, ditangkap situ. Sebab dimasukkan dengan makna salbiyah, makna insilaf, makna ternapi. Ya. Baqa makna ibaratun an-nafil adamil lahiq. Ternapinya makna ketiadaan yang akan menghubungi. Bila kekal makna takkan berhubung dengan tiada lagi dah. So, dah faham. Jadi makna dia pergi situ. Sebab tu sesuai diletakkan dia dengan makna salbiyah. Yang ni sesuai dengan makna nafsiyah. Jangan tanya kenapa letak nama nafsi. Macam tu lah. Tu dia tak mengaji je. Ya. Ulama gitu macam tu je lah. Tak payah tanya lagi dia. Habis ya. Dan makna nafsiyah.
Makna nafsiyah tu apa? Iaitulah barang yang tiada terima akal, ya, zat dengan ketiadaannya. Barang yang mana akal tidak terima, ya, zat dengan ketiadaannya. Mana zat tu ada, tiba-tiba wujud tu tak ada. Akal tak terima tuan. Wujud tu sifat, zat lain. Wujud tu lain. Wujud tu dipanggil sifat. Adapun zat mana diri. Dua benda yang tidak boleh bercerai. Sebab tu ada setengah ulama yang meletakkan, ya, wujud dengan zat sama. Ada juga, ya, kadang Aqidatul Najin dia macam itu. Hiya huwa huwa hiya. Hiya huwa huwa hiya. Macam lagu Stan. Huwa, ya, iaitulah apa? Zat, ya. Huwa hiya adalah sifat wujud. Hiya wujud. Ataupun hiya huwa. Hiya wujud tu. Huwa ialah sifat. Sifat wujud itulah zat. Zat itu adalah sifat gitu. Ya. Wujud itulah kena pada ain zat. Atau ada pendapat. Tapi qauli mu'tamad tidak. Wujud adalah sifat. Zat adalah zat dia lain. Ya. Macam kita sekarang ni. Diri. Diri kita ni panggil zat. Zat kita mana diri kita. Jadi yang mana wujud adalah sifat. Sifat wujud ni dia dimasukkan dalam sifat hal. Ya. Sifat hal jadi dua tu. Satu hal nafsiyah, satu lagi dia panggil hal maknawiyah. Ya, hal nafsiyah ialah wujud. Ada hal maknawiyah ialah kaunuhu qadiran muridan sampai akhir. Pertama makna hal. Apa makna hal? Hal benda yang menengahi. Lam tartaki ila darajatil mawjud hatta tusyahada wa lam tanhatta ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum. Hal ni ialah lam tartaki ila darajatil mawjud hatta tusyahada. Dia tak naik sampai tangga mawjud sehingga dapat dilihat dengan mata kepala. Dan dia pula tak turun. Walan tanhatta ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman. Tak kata terus tak ada, adam mutlak terus ada. Tak juga. Bal hiya wasitatun. Itu tengah-tengah. Antara ada dengan tiada. Itu dia panggil hal. Ya. Ada benda tengah-tengah tak? Ada. Kita nak bagi mudah makan. Misal kita makan sedap. Kan? Kita makan satu makanan kuih. Kuih itu mawujud, nampak. Benda yang dapat diidrak dengan maknanya anggota lima tu. Boleh tengok, boleh lihat, boleh dengar, itu benda mawujud. Ya, bila kita pun makan. Bila makan tanya sedap. Oh, sedap nanti. Diri sedap tu nampak. Diri sedap tu tak nampak. Dia wujud pada zihin. Akal kita je. Itu dipanggil kelakuan. Sedap. Nak tengok, nampak kuih. Sedap. Sedap tak nampak tengok. Sedap ke, tak sedap ke. Itu benda bukan benda yang naik tangga boleh lihat. Hatta tu syahadah boleh dipandang mata kepala tak. Jadi tengah-tengah. Nak kata tak ada terus, tak boleh juga. Nak Adam nak nafikan, dia dah rasa sedap. Dia kata kan. Maka diri sedap tu. Dia dah hal. Ya. Jadi maknanya antara tu. Jadi zat ialah diri Allah Ta'ala. Sifat wujud tu benda yang tak bercerai tanggal. Kita faham, dia tengok itu, kita mawujud. Benda itu mawujud. Ya, itu hal. Jadi oleh kerana dia menunjuk kepada diri zat, maka itu dinamakan dia nafsiyah. Sifat ni masuk dalam kategori nafsiyah. Itu dia kata al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud wa hamsatu ba'daha salbiyah. Dan lima kemudian dia lima iaitu kidam, baqa, mukhalafah, lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, dan wahdaniyah dinamakan dia sifat salbiyah. Salbiyah dengan mana insilaf, dengan mana ternapi. Ya. Bila kita itlak kata baqa, Allah Ta'ala kekal, maka ternapi ketiadaan yang akan menghubungi dia. Bila kita itlak kata maknanya kidam, makna terus ternapi. Ibaratun an-nafil adami sabiq. Ya, ternapi
di zat dan sifat Allah tu didahului oleh ketiadaan. Dahulu bagi zat Tuhan ternapi, tak berlaku. Adapun semua makhluk berlaku. Bagi kita asal tak ada. Ya, atau dia beza di mana. Sebab dia tak kidam, lawannya apa? Hudus. Sifat yang bersifat dengan hudus dipanggil apa? Hadis. Ya, hadis yang fa'il. Zatun muttasif bil hudus. Zat yang bersifat dengan hudus baharu itu dipanggil hadisun, mana yang baharu. Bila baharu dia berhajat kepada pembaharu dia, mana menjadikan dia Allah Ta'ala. Dan makna salbiyah, iaitu barang yang menafikan akan barang yang tiada berpatutan dengan zat Allah Ta'ala. Mana benda yang tak patut dengan zat Tuhan, dinafikan dengan sifat salbiyah. Tapi kalau dalam kitab Arab dia kata salbiyah, menafi dengan makna ternafi, insilaf. Kalau menafi bermakna ada orang menafi, ya, menafikan. Sebab wuslun, kalau dalam bab fiqh kita kan, wuslun maknanya basuh. Dengan makna inrisal, terbasuh, dia lain makna tu. Kalau basuh mesti ada fa'il, mana orang buat. Ya, satu orang pergi buat benda tu, membasuh. Kalau terbasuh, dia tak. Anak kecil kencing kena kain kita. Di mana nak bangun sampai siang dah kering. Jadi kain tu hukum dia najis, apa dipanggil? Hukmi. Pada hukum je, nampak tak nampak dah. Jadi kita ambil kain tu, kita letak dekat apa? Dekat pagau kawat duri kita. Kejap lagi hujan lebat sesar. Habis semua kali. Apa hukum? Bersih. Siapa ada basuh? Tak siapa basuh. Itu dipanggil inrisal, terbasuh. Mana ghaslu dengan mana inrisal. Sini maknanya salbi dengan mana insilaf, mana ternapi. Kita itlaq ada kidam, ternapi itu. Kita itlaq baqa, ternapi. Kita itlaq mana mukhalafah, mana ternapi mumasalah. Ya. Kita itlaq kata wahdaniyat, mana ternapi ta'adud. Al-kumum sittah, kam yang 6 tu akan dinafikan. Ternapi, tertolak. Atau akan belakang dibahas ni. Ya. Kemudian wajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatul ma'ani. Kemudian maka wajib bagi Allah Ta'ala. Bila wajib bagi Allah, dia tak sama dengan wajib bagi kita. Kalau wajib kata wajibu ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap mukallaf, itu wajib syar'i. Apa makna wajib syar'i? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Diberikan ganjaran yang besar apabila kita buat dan diazab apabila kita tinggal. Itu wajib syar'i. Adapun wajib akal, mana dihukum. Makna apa? Itulah wajib, mana itasawwaru fil aqli adamu. Barang yang akal tak terima kata tak ada, dia mesti ada. Itu maksudnya. Mesti ada. Itu dipanggil wajib akli. Maka dalam ketuhanan kita bahas ialah melalui hukum akal tadi. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala, mana tak terima pada akal. Kalau tak ada 7 sifat. Iaitu wajib apa? 7 sifat. Dinamakan dia sifatil ma'ani. Sifat. Kalau sad, fa, ta marbuta, sifatun. Itu satu. Kalau sifat atau jamak, maknanya beberapa sifat. Yang dinamakan ma'ani. Jamak daripada maknan. Maknan, maknayani, ma'ani. Mana beberapa makna yang mawujud. Kudrat, satu makna. Satu benda yang wujud pada zat Allah Ta'ala. Sifat, kudrah, iradah, ilmu, hayat. Bila banyak dipanggil ma'ani. Iaitu sifat ma'ani ibarat daripada apa? Wujudnya satu perkara di satu perkara. Wujudu syai' li syai'. Wujud satu perkara, kudrat. Di satu perkara, di zat. Mana benda itu mawujud. Dan inilah yang dilihat oleh orang beriman. Allah maja'alna minhu. Di akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nasirah. Wajah orang beriman berseri-seri melihat ia kepada Tuhannya. Apa yang dilihat? As-sifat, az-zat wa sifatul ma'ani. Zat dan sifat ma'ani. Sebab benda ni dipanggil taraf dia taraf wujudiyah. Yang benda yang boleh dilihat dengan cara yang sempurna.
yang tidak ada sedikit pun persamaan dengan makhluk. Itu kena jaga. Sebab Tuhan laisa kamitsli syai'. Itu kena jaga. Yang lihat-lihat dan serupa Tuhan bertempat belabuh itu bukan. Itu bukan Tuhan. Itu kena pusing, hantu. Ya, Tuhan bila pusing jadi apa? Hantu. Bukan Tuhan. Tuhan makna zat yang mukhalafah. Itu di antara sifat Tuhan. Dia takkan serupa. Sebab apa tak serupa? Nama pun tak serupa. Sebab hakikat Allah Ta'ala wajibal wujud, wajib ada. Hakikat kita mungkinan wujud, mungkin ada. Tak apa, tak ada pun tak apa. Kalau nak ada kita ada lah. Dia tak ada kita pun tak ada lah. Ada pun tak lah, bukan begitu. Dia mesti mana. Dan namakan pula sifat ikram. Itu dia namakan, ya. Dan sifat zat pun ada orang namakan. Itu ulama-ulama letak nama, ya. Ada bagi sifat zat atau sifat ma'ni. Ada sifat ikram, kemuliaan. Maka adalah bagi sifat yang 7 itu 3 namanya, ya, 3 nama. Ikram, kemudian ma'ani, ikram dan apa? Ada 3 nama. Allah. Mana tadi? Aku nak bermula makna sifat ma'ani pula. Makna dia tu. Iaitulah tiap-tiap sifat yang maujudah. Tiap-tiap sifat yang maujud mana yang ada. Berdiri ia dengan yang maujud. Berdiri dia mana ada ia dengan yang maujud. Maujud yang kedua apa? Ialah zat. Sebab tu bahasa dalam usuluddin dia akan gunakan bahasa-bahasa yang tidak ada iltibas dengan makna kelemahan. Ya. Kalau kita kira takrif zat, takrif sifat pada awal dia ialah maqama bi ghairi, benda yang berdiri pada benda lain, sifat mana menumpang. Jadi sifat Allah tak boleh kita guna bahasakan dengan makna menumpang. Bila menumpang tu makna bawa makna macam lemah. Tak boleh, dia kena guna bahasa dia. Berdiri, qama bi zat. Berdiri ia pada zat, mana ada ia pada zat. Tu. Bahasa-bahasa pun dia kena guna bahasa betul. Jangan sampai ada irtibas kesamaran membawa makna lemah, tak boleh. Mana tiap-tiap sifat yang maujud, yang ada, berdiri ia, mana yang maujud ia dengan yang maujud. Maujud yang kedua ni ialah zat. Kemudian mensabitkan baginya hukum. Ya. Tiap-tiap satu tu mensabitkan akan hukum yang lain. Tengok dibahas. Dan keluar dengan sifat yang maujud, sifat salbiah. Sifat salbiah dia tak masuk kategori sifat wujudiah. Apa mana wujudiah boleh lihat. Sekarang sifat salbiah dia hanya apa? Menerangkan ternapi je. Ya, ternapi. Kalau kita kata, kalau kita yang baharu sifat salbiah, kita apa kita kata? Ya, yatim. Bila yatim bermakna ketiadaan bapa. Mana sifat ini mesti diterjemah dengan makna ketiadaan. Kidam, baqa, ketiadaan kesudahan. Mukhalafah, ketiadaan menyamai. Ya, qiyamu binafsi, ketiadaan berhajat pada zat dan kepada apa? Fa'il, pada pencipta. Wahdaniyat, mana ketiadaan tak ada berbilang. Mesti diletakkan makna dia ketiadaan. Nak terjemah itu mesti letak makna ketiadaan di pangkal. Ya, sifat adamiyah mana kena letak makna ketiadaan. Kidam, ketiadaan. Ya, macam kita kata apa? Mandul, ketiadaan anak. Ya, yatim, ketiadaan bapa. Fakir, ketiadaan harta. Benda tu boleh lihat ke? Ya, tak boleh lihat. Fakir boleh lihat ke? Tak boleh lihat. Cuma dia menerangkan saja. Menerangkan satu perkara yang tak ada di zat. Itu maknanya. Ya, sebab tu dia panggil dimasukkan dalam kategori maujud. Adapun zat sendiri, itu Tuhan buka hijab di akhirat, dia tengok. Ya, ada sifat ma'ani, kudrat, iradat dan seterusnya. Habis.
Melazimkan daripada berdiri sifat dia dengan zat mensabitkan hukum sifat. Itu yang telah bagi zat, iaitu apa? Bersifat dengan sifat maknawiyah. Itu yang dikata mensabitkan satu hukum. Apa hukum lagi satu? Ialah sifat maknawiyah. Bila adanya makna maknawiyah, fahamlah kita adanya ma'ani. Lagi akan datang bicara ni, insya-Allah taala. Bila ada kaunuhu qadiran, mana kita faham ada ni sifat kudrat di Tuhan. Ya. Bila sabit dia kaunuhu muridan, bermakna ada ni iradah bagi taala. Ya. Bila sabit dia makna kaunuhu aliman, bermakna di zat taala ada sifat ilmu. Ya, itu dua sifat lazim. Cuma perbahasan agak dalam sikit berhubung dengan ta'rif maknawiyah. Itu saja tu. Kalau ta'rif maknawiyah di sisi Asy'ariyah, batu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia tidak kira 20 sifat, dia ke-13 ya. Ta'rif maknawiyah dia dengan ta'rif mana Imam Abu Mansur Maturidi dia ada ikhtilaf. Kalau ta'rif Imam Abu Hasan Asy'ari, maknawiyah dengan makna apa? Ibarat daripada berdirinya sifat ma'ani di zat. Ya, kudrat. Ibarat daripada berdirinya kudrat tu di zat, itulah maknawiyah bagi dia. Maka tak perlu dikira lagi dah ni. Faham? Adapun Maturidiyah, Imam Abu Mansur Maturidi, bila kata makna kaunuhu qadiran tu, maknawiyah bagi dia ialah irtibatul qudrah bizzat. Itu dia panggil kaunuhu qadiran. Irtibatul hayah bil qudrah, itu dia panggil kaunuhu hayyan. Irtibatul ilm bizzat, itu dia panggil kaunuhu aliman. Yang mana pertambatan antara qudrat dengan zat, itu dipanggil keadaan kaunuhu qadiran. Pertambatan antara ilmu dengan zat, itu dipanggil kaunuhu aliman. Itu beza dia. Ya, antara pertambatan. Kalau irtibat pertambatan, diri pertambatan itu dipanggil hal. Itu dipanggil kaunuhu, keadaan. Ya. Kalau tanya apa sebab dikira, situ beza sikit. Ini dipanggil khilaf suthiyah. Ya. Khilaf peringkat ucuk-ucuk, bukan panggil asal sama ya. Ya. Faham Faham? Faham mudah kau bayar no. Kau tak faham tak? Asal budak tengok, biar tengok asal pening pun tak kita pening. Apa nak pening, tengok aja dah. Tak mau dipaham. Syahadan ketahui ilmu. Hai tarif. Dia satu istilah, kata untuk ilmu ni ada satu istilah digunakan. Ya. Latas tusilanna su'bah au udrikal munah. Latas tusilanna su'bah, aku akan kira semua benda senang ni. Yang tu. Ya. Au udrikal munah, sehingga aku dapat akan yang aku hajati. Kalau kita nak cerita au dengan mana hatta tu. Au tapi makna hatta. Sebab dia datangkan kalam tu. Ya, latas tusilanna su'bah au bermakna hatta. Ya, mana aku akan bilangkan semua itu mudah. Au udrikal munah, sehingga mendapat yang dicita-citakan. Bukan au dengan makna ditakhir, mana atau kan. Au di mana hatta. Hatta au udrikal munah, sehingga aku dapat. Maknanya apa? Kira mudah nampak, insya-Allah mudah. Ini kata kalau pening ah. Mula dah pening. Bila dengar, oh pitam tu. Jangan buat tak faham, insya-Allah. Kan? Syahadan ketahui alihmu, bahawasanya ketahui hai talib, hai orang yang menuntut ya untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, untuk ilmu ni, bahawa sifat yang 20 itu terbagi atas 4 bagi. Ulama pecahkan untuk memudahkan kita. Grup dia. Pertama dia panggil sifat salbiyah. Namanya, jikalau ada madlulnya, itu menafikan bagi barang yang tiada patut dengan Allah Ta'ala. Jadi madlul dia tu menunjuk ya benda yang ditunjuk. Ya, dia tunjuk tu benda
yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Dia menafikan tak layak. Qidam, dia menafikan apa? Ketiadaan. Di awal tu tak berlaku. Baqa, mana dia menafikan ketiadaan di akhir. Bermaknanya ketiadaan itu satu sifat yang kekurangan. Berbilang, wahdaniyah, dia menafikan ta'adud berbilang. Sebab berbilang tu bukan makna ketuhanan akan batal bila ada berbilang dalam ketuhanan. Dia mesti tunggal, ya. Atau semua akan dibincang belakang tu lah. Atau madlul sifat, tunjukkan sifat tu ke arah tu dapat namakan dia salbiyah. Madlul maknanya dia tunjuk tu menafikan bagi barang yang tidak patut dengan zat Allah Ta'ala. Ya, baharu, binasa itu semua tak patut bagi Tuhan. Menyerupai, berbilang semua tak patut. Maka dia nafikan dengan sifat salbiyah. Yang kedua dia panggil sifat ma'ani namanya. Jika ada madlulnya itu, iaitulah sabit lagi maujud. Iaitulah 7 sifat yang lagi akan datang bilangannya dan maknanya. Lepas tu kalau terjemahkan, kudrah apa makna? Kudrah makna sifatun wujudiyatun qaimatun bizatillahi ta'ala. Mana satu sifat maujudatun, yang maujud. Kalau qidam dipanggil sifatun sabitatun. Dia tak guna maujudatun. Tengok ibarat kita ada lain. Ya. Sabitatun makna benda yang sabit saja. Ya, sabit saja, tidak maujud. Kalau sabit ni macam tadi lah, pada akal nampak. Kita makan sedap. Diri sedap tu tak nampak tengok. Kita tengok benda baru beli, kain baru, baju baru. Kan kita kata oh cantik, diri cantik nampak. Tak nampak diri cantik. Yang nampak kain warna. Kain tu juga, warna tu juga, duduk setahun dah tak cantik. Dah buruk memang cantik, dah tak cantik dah. Kain tu juga. Warna tu juga tak ada, dia berubah. Tapi dah tak cantik. Dia cantik tu benda faham sini. Tengok je kita faham. Dia sabit pada zihn, pada akal saja. Ya, cantik tak cantik. Itu dia panggil benda yang tak naik tangga maujud. Ada benda yang tak naik tangga dia, tak boleh lihat, cuma faham. Ya. Sebab bahasa kita pun tengok. Cantik kita takkan guna makna apa. Kalau kata tak cantik, kita tak kata tak ada cantik. Kain kau ni tak ada cantik lah. Ini bahasa mana pula dia pakai tak ada cantik. Orang tak pakai tak ada cantik. Orang bubur tak aja. Tak cantik. Sebab lawan tak tu sungguh. Oh cantik sungguh. Dia tak kata oh, kain kau ni ada cantik lah. Tak ada tak. Kalau kain tu benda ada, benda ada, lawan dia tak ada. Kain tu ada tak? Ada. Kalau tak ada, kain tu dah tak ada. Bahasa kita guna tu kita dah betul lah tu. Tapi kita tak selidik. Ya, bahasa kita letakkan. Kalau benda bahasa maujud, bahasa dia lain. Ada. Kalau benda bangsa tak maujud, dia panggil sungguh je. Ya, benda ni sungguh. Sungguh cantik. Dia tak kata, oh ada cantik. Sebab cantik bukan benda maujud. Ya. Habis. Yang ketiga, sifat ma'nawiyah namanya. Jika ada madlulnya sabit, lagi melazim ia akan sifat ma'ani. Ya, madlul itu menunjukkan ada benda sabit je. Sifat ma'nawiyah itu keadaan. Ya. Bila seorang tu keadaan dia sehat, sifat sehat tu, kudrat ada di dia tu, sifat sehat ada. Kan? Maka akan lahir, kita akan faham keadaan. Tengok budak ni je, oi budak ni keadaan dia sehat. Sebab apa? Manjat, lonting, lompat sana, dia keadaan dia sehat. Makna ada di dia tu sifat sehat. Atau kita panggil kuasa, tenaga dia dekat dia. Lepas tu nampak keadaan. Keadaan tu tak boleh tengok, kita faham. Ya? Tu makna. Kalau tengok monyok aja, itu tak ada sihat. Tak sihat. Kalau tak panggil tak ada sihat, tak sihat. Kalau sihat, oh sihat sungguh. Kalau tak sihat, tak sihat. Sebab apa? Sifat keadaan tu, hal. Dia menengahi. Tetapi tiada maujud. Dan itu dah dipanggil 7 pula. Lagi akan datang bicaranya. 3. Yang keempat, dia letak sifat nafsiyah. Letak belakang namanya. Jika ada madrul itu sabit, tiada melazimkan sifat ma'ani. Ya. Dia tak lazimkan akan sifat ma'nawiyah atau ma'nawiyah. Sebab ma'ani dia melazimkan ma'nawiyah. Ada pun sifat wujud hal juga, tapi dia tak lazimkan mana. Semua di dalam dia menunjuk terus kepada zat tadi. Sebab tu dia panggil sifat nafsiyah. Dan iaitu maujud. Tu ma'ani benda maujud. Wallahu a'lam. Kemudian dia kata wahyal al-qudratu. Dia masuk pada makna kudrat. Tengok sini. Al-qudratu wal iradatu
al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Ini benda penting. Kita mengetahui benda takluk, ya, supaya apa? Dapat kita memandang kebesaran Tuhan dengan lebih jelas. Wahyal kudratu, ini contoh dia. Wal iradah, sifat ma'ani itu tujuh. Pertama kudrah, mana berkuasa, sifat kuasa tu. Kedua iradah, berkendak. Yang takluk, takluk tu apa makna dia? Takluk tu mana kalau bahasa mudah kita peranan dia, tugas. Ya, tugas dia. Kalau dalam kitab Fardhu Faraid, kita tengok pening pada. Apa makna takluk? Menuntut sifat kali kedua lain daripada menuntut berdiri ia kepada zat. Benda kepada pening kepada kita. Bahasa Melayu kita baca pening. Ya, takluk tu mana? Menuntut zat. Ya, tuntut kali kedua yang lain daripada menuntut diri berdiri pada zat. Wah, ini boleh mesti. Menuntut yang lain daripada menuntut berdiri pada zat. Kudrat. Mana tuntut yang lain daripada tuntut mendiri pada zat. Bermakna bila kudrat, tuntut pertama apa? Berdiri pada zat. Sebab sifat dia tak boleh terasing dengan zat. Satu. Tuntut yang lain daripada berdiri pada zat. Tuntut yang lain, itu dia bagi takluk. Kalau kudrat, apa dia? Takluk dia al-isar. Kalau iradat, takluk dia at-takhsis. Kalau ilmu, takluk dia al-inkishaf. Itu dia antara takluk. Peranan dia. Ya. Kudrat artinya kuasa dan iradah artinya berkehendak. Yang takluk keduanya, al-muta'alliqatani, bertakluk keduanya dengan sekalian mungkin. Semua makhluk mungkin, jaizat, mungkinat, makhlukat sama mana. Mana semua makhluk ni dia duduk dalam kuasa dan iradah Allah Taala. Ya. Di peringkat usuluddin tauhid am, kita menjadikan satu akidah, pegangan kita. Mana wajib bagi Allah Ta'ala bersifat kudrah dan iradah. Dalil Quran tersebut. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa'al lima yurid. Innallaha ala kulli syai'in qadir. SWT amat berkuasa atas segala sesuatu. Qadir, simpa'in. Makna dia apa? Zatun muttasif bil kudrah. Itu makna qadirun, zat yang bersifat dengan kudrah. Dan ayat lain pula iradat fa'alu lima yurid. Allah yang membuat barang yuridu. Dibuat dengan fi'il mudhari'. Yuridu. Arada yuridu iradah atau masdar. Maknanya Ta'ala membuat apa yang dikehendaki. Maknanya apa? Semua benda yang berlaku yang ada di atas alam ni adalah dalam takluk iradah Allah Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa dikehendaki Allah itu saja berlaku. Barang yang tidak dikehendaki takkan berlaku. Jadi apa yang kita lihat berlaku ni semua penterjemahan masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, takluk kudrat. Jadi usuluddin dipegang. Ilmu usuluddin tauhid am dipegang sebagai akidah. Adapun tauhid khas dipandang. Itu beza dia. Ya. Kita dah pegang tapi tak tengok. Kan? Ini nak tengok, nak rasa. Tu. Buah durian dah pegang dah tapi tak kopik lagi tu. Ini nak kopik, buka, makan, rasa. Baru dapat tahu. Benda yang kita dah tengok, kita makan. Sufi bin tauhid khas, dia nak makan, nak rasa. Ya, terasa bahawa dilihat oleh Allah. Terasa pentadbiran Ta'ala. Dia berjalan terasa dari Tuhan. Ya, dia sembahyang rukuk sujud terasa dari af'al Tuhan. Sebab Tuhan dah sebut Quran tu. Kan? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Gerak, diam, mandang, melihat, semua dia jadi. Persoalan ni macam mana kita rasa. Kalau dia dapat rasa tu meningkatlah, ya. Marifat dia dengan Allah lagi tinggi, lagi dapat kelazatan, kesedapan, ya, menghubungkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ni maksud. Berapa? Dua lapis buat. Ya. Allahu khalaqakum, atau menjadikan kamu. Lapis kedua lagi wa ma ta'malun, perbuatan kamu semua ada naik angkat lagi. Sehingga kita terasa memandang dari dia, melihat dari dia, mendengar dari dia, bercakap, berjalan, bergerak, semua daripada dia. Benda ni bila dirasakan, lagi hebat iman dia dengan Ta'ala, lagi kuat makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Dan bila dia naik kategori itu kan, adalah hadiah dia. Tuan buka-bukakan lagi. Kebenaran lebih tinggi. Dan makna kudrah azaliyah. Benda yang berasal pada azal. Iaitulah tiap-tiap sifat yang menghasilkan dengan dia, menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilangkan dia. Ya, mana sifat kudrah ni apa? Dia ijadu kulli syai' a'idam.
Dia menjadi mana benda yang tak ada, keluar menjadi benda maujud. Dia punya kerja, kudrat. Atau i'dam, dia meniadakan, benda dah ada, dia hilangkan, dia matikan. Itu kudrat dan peranan. Jadi apa yang timbul ataupun yang terhapus, dia tak boleh sendiri. Semua dengan kuasa besar Allah SWT. Sebab pada siapa melihat kepada maujudat, tak terasa hati dengan Tuhan, itu menandakan hati dia ada masalah. Pandangan dia tertutup ataupun terkabur, ya. Sebab dia akan dua-dua berlaku, pandang luar, pandang dalam sini. Barulah kekal ingatan dia dengan Allah, barulah dinaikkan martabat sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebut afdalul iman. Iman yang paling afdal anta'lamallah haitsuma kunta. Kamu sedar dengan Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Sebab yang kita lihat sekeliling ni ialah cermin untuk memandang akan keberadaan zat yang maha tinggi, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang maha hebat. Habis. Kemudian satu lagi. Itu kudrat azali pada tiap-tiap sifat yang menghasilkan dengan dia, menjadikan tiap-tiap mungkin tiap makhluk dan menghilangkan makhluk. Ini ala wifqil iradah, di atas muafakat iradat. Maknanya iradat dengan zat ni, benda yang ditaksis oleh iradat akan dijadikan. Macam kita buat kata kejauh lah kan. Kita manusia yang jahil, Tuhan kata dalam Quran kan, innahu kana zaluman jahula. Manusia ni standard Tuhan kata apa? Ya, innahu kana zalum, maha zalim manusia ni. Jahul, maha jahil Tuhan kata. Itu pun bila buat kerja perancangan kita, ada kertas kerja. Buat kertas kerja, bincang gini-gini, itu kita. Ini Allah Ta'ala ada bila lagi. Mana sebelum ada sesuatu semua dah siap. Dia taksis pada azal, itu dia panggil ta'lu tanjizi qadim bagi iradah. Tanjizi mana lulus. Ya, penentuan taksis Allah Ta'ala bila qadim sekali lagi. Sebelum ada kita dah siap dah. Ya, jadi pengetahuan tentang ada kelakuan makhluk sampai kiamat seterusnya, semua dah ada dalam ilmu Tuhan. Ya. Macam kita dah nak buat satu perkara, belum buat dah tahu dah. Kepala kita dah ada, dah nak buat rumah ni, pattern macam ni. Kan? Dah siap. Itu maknanya. Jadi apa makna di sini? Kalau naikkan peningkatan iman kita, tiap dalam kita pandang semua maujudan, di sana ada terrahsia kudrat dan iradat Tuhan di sana, dalam tu ada. Sila pandang. Yang pandang luar, dia pandang dalam. Dan kalau dengan kudrat azali, ya kudrat hadis, keluar dengan kudrat, sebab dia kata tadi kudrat yang azali. Nak keluar ada kudrat yang hadis. Kudrat kita ni kan, kuasa kita ini hadis, benda baru. Mana asal tak ada. Kemudian kita dijadikan Allah Ta'ala seperingkat ke seperingkat. Kemudian ditarik balik itu sampai peringkat tua baliknya. Iaitu tiada memberi bekas ya satu jua pun. Ya, kudrat kita yang baru ni dia tidak memberi kesan apa pun. Kita nak faham ilmu sebelum ni. Ya, sebab kalau boleh memberi bekas saja, jawapan pertama dia cedera dia apa? Kita sudah standard dah sama dengan Tuhan. Kita panggil tasyrik, menyekutukan. Sebab dia kata akan jalan sebab dia, bukan jalan taksir, memberi kesan, tidak. Sebab saja, indah di sisi. Ketika Tuhan nak jadikan apa? Hilangnya haus, maka Tuhan letakkan itu, dia melakukan satu kerja, dia minum air. Nak jadikan kenyang, syamak. Tuhan lakukan dia makan. Benda dah siap azal, siap. Ketika dia jadikan masuknya makanan, ketika Tuhan jadikan kenyang. Kenyang adalah dari Allah, makan pun dari Allah. Kalau kita kata kenyang yang beri kesan makan, jawab ada syirik dengan Tuhan. Tak payah dia nak pergi sembah berhala, dia syirik dengan nasi je. Dengan nasi dia ada syirik dengan Tuhan. Dia iktikad bahawa nasi dia yang mengenyangkan pada hakikat habis. Jawab dia taraf nasi dengan Tuhan, dia dah sama. Ya. Al-ikhraq, membakar api. Bukan api membakar. Yang membakar ialah Allah. Ketika dibakar tu disertakan dengan api. Tuhan dah susun dah. Sebab tu bila Tuhan nak tunjuk api ni bukan sifat bakar, tengok Nabi Ibrahim dibakar dengan unggun besar, selai bergumum tak terbakar. Sebab yang membakar ialah dia sebenarnya. Itu mana kita nak susun supaya apa? Tauhid kita terkemas, nampak betul-betul. Mentauhid apa makna? Menunggalkan segala-galanya dia, semua dia. Menentu dia, mengadakan, mengeluarkan semua hakikat daripada Allah. Itu makna tauhid yang sebenar. Abilah tu ya. Kemudian dan makna menjadikan itu adalah mengeluarkan mungkin daripada Adam tiada kepada ada, dan makna menjadikan itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sayyidina Maulana. Inna khairal